Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat bersama lagi tuan-tuan dalam kuliah Sirah Nabawiyah. Cuma tajuk sirah ni tuan-tuan tak apa panas lah, nak bagi panas tajuk lain lah ni kan, musim. Jadi saya pun nak ambil peluang sikit lah, nak mengajak kita beramal. Beramal ni kadang-kadang kita kena cari masa yang sesuai, baru kita nak buat amalan tersebut sebelum kita masuk tajuk sirah ni. Jadi dalam suasana hari ini, barangkali kita masing-masing merasakan pandangan kita lah yang betul, paling betul. Kalau tak betul sekalipun, kita rasa pandangan kita lah yang paling tepat, dengan kajian, dengan data, dengan pengalaman. Tetapi semua itu tuan-tuan tidak dapat menentukan yang tepat dan yang betul. Yang tahu yang tepat dan yang paling betulnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana manusia ni Allah Subhanahu wa ta'ala habaq dah. Walaupun Allah muliakan kita, Allah jadikan kita anak Adam, yang Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Kita lah hak mulia tu. Allah lantik kita di awal penciptaan, lagi sebelum Allah Ta'ala cipta Nabi Adam. Allah habaq dah pasal apa Allah nak cipta Nabi Adam ini. Dalam ayat yang Mi'ai Hashim duk baca, semua orang hafal. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita semua tahu Allah Ta'ala beritahu kat malaikat masa belum cipta kita lagi, aku nak cipta, wahai para malaikat semua, satu makhluk yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Dan Allah tak bagi kita lupa cerita ni. Wa idh qala, dalam Quran kalau tuan-tuan jumpa ayat wa idh, apa-apa idh ni makna dia ingatlah. Mana Allah nak kita jangan lupa cerita tersebut. Bahkan Allah letak cerita tu ialah cerita yang mula-mula dalam Quran. Kan kita buka Fatihah, habis Fatihah kita jumpa surah Baqarah, masuk ayat 30, itulah cerita pertama yang Allah kisahkan kepada kita. Maknanya kita kena ingat sungguhlah cerita tu, cerita yang mula-mula. Bila mula-mula, tentu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita terjemah apa khalifah tuan-tuan? Orang Kedah ni dia pergi terjemah khalifah tu, hak baca tahlil qulhu punya teruk orang Kedah tuan-tuan. Malu ke orang. Tengah tempat bila saya tanya, dia kata tu khalifah silat gayung. Ada juga dia pergi bubuh makna perkataan khalifah tu ialah khalifah silat gayung. Main kok mana orang tak tahu kan. Jadi kita nak faham makna khalifah, nak faham kemuliaan kita ni tuan-tuan, kita kena rujuklah kitab-kitab tafsir. Jadi para ulama bagi dua makna yang penting, iaitu makna khalifah ni ialah suatu makhluk yang akan silih berganti. Maknanya habis satu generasi, dia akan mai generasi lain pula. Macam malaikat dah, dia bukan beranak, dia tak ada zuriat macam kita kan. Nah, kita ni mana habis Nabi Adam, generasi Nabi Adam, mai generasi anak Nabi Adam, habis generasi anak Nabi Adam, mai cucu Nabi Adam, sampailah kepada kita. Yang kedua, peranan depa yang jadi khalifah ni dengan makna pengganti. Khalafa makna dia pengganti. Jadi kita ni adalah pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala fi imdai ahkamihi wa awamirih. Para ulama tafsir menyebutkan bahawa kerja kita ni ialah nak buat apa? Yang jadi khalifah tu ialah nak melaksanakan ahkamihi. Ahkam jamak daripada perkataan hukmun, hukum. Hukum ni ialah ketetapan. Allah dah tetapkan dah, dalam bab ni hampa kena buat yang ni, dalam bab ni hampa kena buat yang ni. Jadi semua hukum-hukum, ketetapan-ketetapan ini dipanggil fi ahkamihi,
Kerja kita nak laksanakan hukum-hukum, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut zaman masing-masing lah. Kalau zaman Nabi Adam alaihi salam dulu, Nabi Adam dikurniakan suhuf. Ikut apa yang ada pada ketika itu. Peraturannya boleh menikah adik-beradik masa tu. Tapi syarat dia perut lain. Hak beranak dua orang ni, lelaki dan perempuan, tak boleh menikah daripada dua orang. Mereka kena menikah dengan hak yang perut yang lain. Baru sah. Dan sebagainya lah yang ada dalam suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Mai zaman Nabi Musa alaihi salam, bila turun ketetapan, keputusan di dalam kitab Taurat, maka pada ketika itu tugas siapa saja yang hidup pada zaman tersebut kena laksanakan segala hukum hakam yang ada dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketika itu. Begitulah sampailah zaman kita yang kita kena ikut petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jadi khalifah ni dengan makna kita adalah pelaksana, pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan, peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas muka dunia ni, wa awamirih, dan segala titah perintah Allah, sama ada yang berbentuk suruhan ataupun larangan. Setiap kita Allah beritahu dah, kerja kamu esok ni, tak kiralah kamu siapa sekalipun, kamu kena melaksanakan perkara-perkara tersebut ikut ruang yang ada di hadapan kita. Nabi Adam dulu masa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ada negara masa tu. Ada apa? Ada dia dengan isteri dia Hawa. Kemudian dapat anak. Kuih lama, kuih banyak, ada 20 kali apa nama ibu kita mengandungkan anak, dapat 40 orang anak. 40 orang itulah dia kena laksanakan supaya anak-anak zuriat dia ni kena ikut ketetapan yang diputuskan oleh Allah dan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Itulah khalifah. Makin besar masyarakat, maka segala keputusan yang sesuai dengan masyarakat yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, kerja Nabi Adam alaihi salam ialah kena pastikan segala-gala keputusan dan perintah tersebut dipatuhi, diikuti oleh masyarakat yang ada pada ketika itu. Jadi semua orang ada peranan. Kalau kita lah ni, saya jadi ayah, saya kena pastikan siapa yang duduk bawah saya ni kena jadi khalifah untuk pastikan anak-anak ni patuh perintah Allah, ikut apa yang Allah dah putuskan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dibagi kuasa, boleh tibai anak kita tak sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, kita kena pukul dia. Kalau tidak, kita melanggar perintah Allah, kita tidak menjadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak puasa, kita kena laksanakan peraturan berkenaan dengan puasa. Dia tak tutup aurat, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kerana kita bapa. Kita khalifah, sebagai seorang bapa pun jadi khalifah, jadi mak pun khalifah, jadi ketua negara pun kena jadi khalifah, kena pastikan hukum, yakni ketetapan dan keputusan yang Allah Ta'ala dah putuskan tu dilaksanakan dan dijalankan di mana sahaja kita berada, ikut kemampuan kita masing-masing. Allah muliakan kita sampai tak tu. Tapi kita bila kita lupa tu, kita buat ikut dan kita lah, kita terlupa, kata itu tugas aku. Kita jadi orang bawah, cara orang bawah, cara orang tegur orang atas, kena habaq ni hangpa khalifah, aku tak ada kuasa, hangpa ada kuasa, hangpa kena buat perkara tersebut. Kita kena, itu tugas, dan semua kita ni Allah muliakan kita sampai ke peringkat tersebut. Tetapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kok mana pun kita dimuliakan, Allah bagi kita akal lebih kita ni berbanding dengan para malaikat, tapi kita ada kelemahan. Allah sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam serba kelemahan. Walaupun kita mulia, kita ada kelemahan.
Para ulama, tuan-tuan, saya baca tafsir ayat ni kan, ayat wa khuliqal insanu dha'ifa ni, sebagian ulama menafsirkan makna wa khuliqal insanu dha'ifa tu dengan makna manusia ni dia lemah bila berhadapan dengan perempuan, dia tak boleh kawal nafsu dia. Dan oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan kita menikah. Pasal apa? Pasal kita lemah. Sebab nak kawal nafsu ni manusia memang tak mampu. Dia akan tewas punya nama kata manusia ni. Tetapi kata para ulama yang lain, antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim kata sebenarnya bukan tu saja, bahkan manusia ni memang lemah sabar-sabi. Akal dia boleh berfikir, hebat sangat kan akal kita. Pernah buat silap tak tuan-tuan? Silap. Kita lemah dari sudut kekuatan tubuh badan kita. Kuat mana tahu mana kita tuan-tuan? Dia mesti lemah juga manusia ni kan. Pemikiran kita lemah, keinginan kita lemah, semua lemah belaka. Kita mana tahu benar gaib, benar esok nak jadi apa kita tahu. Walaupun kita rasa dengan kajian kita, dengan pengalaman kita ni, kita rasa betul ya ni hak aku nak pergi pangkah tu betul ya, berasa lagu betul dah. Tak kira lah tuan-tuan duk A, B, C, berasa lagu betul dah. Tapi betul ke kan? Boleh pasti ke betul? Tak pasti. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masa dia nak lantik, dia memang tentukan khalifah lepas dia ialah Umar. Tu pun dia kata, hak tu yang aku tahu zahir. Kalau dia buat zalim kemudian hari, aku tak tahulah. Itu bukan tanggungjawab aku. Tu Umar. Jadi kalau kita yang dua ada ni tuan-tuan, siapalah kita kalau sampai ke peringkat tak mau dengar langsung dah pendapat orang lain. Dan saya nak ajak tuan-tuan malam ni, bukan nak dengar ceramah politik, tapi nak ajak sembahyang istikharah. Boleh tuan-tuan? Sebab tuan-tuan kebanyakan orang Melayu kita ni sembahyang istikharah masa nak menikah ya. Nazih masa apa nak menikah itu orang, oh kalau Ustaz nak baca doa ke mana ni, dia masa nak menikah dia kalut nak istikharah tuan-tuan kan. Habis menikah tu tanya balik, cuba baca doa istikharah, Allah lupa habis dah. Siapa ingat malam ni nak baca ke saya malam ni kan? Lupa lah. Tapi masa menikah tu buat kan? Masa menikah tu buat lah. Silap kita. Okey, mari saya baca hadis ni lah untuk kita ambil pengajaran sikit sebelum kita tengok sirah kita ni. Hadis sahih, hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Kata Jabir, Rasulullah dulu ni ajak kami ni tentang istikharah, ajak cara dia, doa dia tu Nabi pastikan kami ingat sepatah-sepatah. Nabi ajak kami untuk beristikharah ni fil umuri kulliha, dalam semua urusan kehidupan kami, bukan nikah ya. Jadi kita kenapa betul lah. Salah faham kita macam orang sembahyang duha nak kaya nak pergi bisnes tau. Mai tanya orang, Ustaz sembahyang duha lagu mana? Kalau masa lain dia tak teringat. Dah. Ni pun sama tuan-tuan. Nabi mengajar supaya para sahabat menggunakan istikharah ini dalam semua fil umuri kulliha, dalam semua urusan kehidupan mereka. Kama yu'allimuna surata minal Quran, sebagaimana baginda mengajarkan kami satu surah daripada Al-Quran. Quran ni bila turun, Nabi akan panggil sahabat, tulis. Nabi baca, Nabi pastikan tak ada sebarang kesalahan, baca bagi betul, jelas. Sampai begitu sekali. Maka begitu juga bila bab istikharah ni Nabi ambil berat metode tu. Kena hafal, Nabi dengar betul-betul sebiji. Macam tu orang kata, macam tu kena. Tapi kita tak ambil berat, pasal kita tak tahu makna istikharah tu apa dia. Jadi yang kata istikharah ni tuan-tuan, para ulama kita kata makna al-istikharah ialah talabul khiyarati fi syai', meminta
Allah Subhanahu wa ta'ala tolong pandu kita dalam nak buat apa-apa pilihan dalam hidup kita. Kerja dah kan, kita dapat kerja, kita duduk kerja dah lah ni, tiba-tiba dapat satu tawaran gaji mahal lagi, cuma jauh sikit lah. Baik ke tak baik? Nak pergi ke tak? Kita rasa macam okey tu kan nak pergi. Mungkin hak tu baik sungguh, kita pun tak pasti. Ataupun gaji kurang sikit tak apalah, tapi kerja lama ni lama dah, mungkin kita tak tahu. Kita tidak pasti mana satu yang lebih baik. Maka pada ketika itulah kita minta panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bantu kita. Bila kita buat pilihan tu, kita yakin ini dengan petunjuk Allah Ta'ala. Nabi bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil fariidah." Bila kamu teringin nak melakukan sesuatu perkara, terdetik dalam hati kamu hamma bi syai'in, kita nak buat sesuatu perkara yang di hadapan kita ni ada pilihan lah, nak buat atau tak buat, nak pilih A atau B, C pada Allah ni. Saya tengok tidak sampai 10 pada. Penin tuan-tuan kan. Last kali ada buat keputusan, tak mau pergi langsung pada muka aku kan. Tu kerja bodoh. Kalau tak mau pergi langsung ni kan. Pergi. Terpilih. Maka hendaklah dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Min ghairil faridah. Syarat dia bukan sembahyang fardu kan. Bukan syarat dia mesti sembahyang tu sembahyang istikharah, tak mesti. Sembahyang sunat 2 rakaat ba'diyah lagi pun boleh. Yang penting sembahyang 2 rakaat yang bukan sembahyang fardu. Boleh jadi solat istikharah. Jadi kalau nak istikharah semua jadi macam berat pula lagi kan. Dah lah doa tak apa lagi ni. Nak pergi sembahyang hak lain pula, sembahyang sunat ba'diyah insya Allah lagi pun nak tuang dah ni. Duk niat dah aku bagi salam nak cabut kan. Lepas tu nak suruh sembahyang istikharah pula. Lah kali dak langsung. Jangan tuan-tuan. Mana-mana masa. Ni ada banyak hari ni kan. Ni baru penamaan calon. Okay. Kemudian bacakan doa ini kata Nabi SAW. Ni tuan-tuan kena pakai apa ni? Okay. Saya baca dulu doa tu. Supaya nanti bila tuan-tuan rujuk video ni, tuan-tuan boleh baca terus. Baca dia lagu ni tuan-tuan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Tu bahagian pertama doa tu. Dia ada 2 bahagian doa ni. Bahagian kedua pula, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Sambung lagi doa. Allahumma wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kan thumma raddini bih. Habis doa dekat tu. Okay, mari kita baca makna dia dulu tuan-tuan kan. Sekali kita ulang sekali insya-Allah. Apa makna doa ni tuan-tuan? Makna dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk-Mu untuk bantu aku buat pilihan dengan ilmu yang ada padamu ya Allah. Sebab ilmu kita terbatas. Kita tahu tu berasa lagu tahu semua dah, tapi mungkin salah. Nanti 5 tahun 20 hari bulan menyesal. Ataupun buka sekolah tahun depan, silap aku. Boleh jadi tak tuan? Boleh jadi. Kalau kira hujah ayat Quran, belah ni hujah Quran ni, belah ni hujah ayat Quran juga.
Depa pakai qawaid fiqhiyah, ni pun qawaid fiqhiyah juga. Jadi kita mana satu ni kan. Tambah pula orang tu ada pengalaman, dia mohon apa-apa tak dapat lah kan. Tobat aku tak bagi dah kan. Dia kira pengalaman dia tu ya. Sebab dia mengundi kerana apa? Kerana nak dapat projek. Kita tanggungjawab kita sebagai khalifah. Ada orang dia kena faham tu lah. Dia duduk tak mana pun, macam mana aku nak buat supaya aku laksanakan, aku khalifah. Aku bukan manusia nak makan nak minum, aku boleh makan lah, tapi yang paling penting aku khalifah. Allah ba'na, aku nak jadi khalifah. Jadi pemikiran orang ni macam-macam kan. Jadi kita minta ke Allah Ta'ala supaya Allah bantu kita pilih, tolong pilihkan kita, tolong ilhamkan kepada kita supaya kita pilih ni hak betul. Buang ketepikan kita punya kudrat kita, iradat kita. Kita berasa kita boleh, kita berasa kita faham pada orang lain, ketepikan siapa pun. Balik pada hak ni. InsyaAllah Allah akan pandu kita buat pilihan yang betul. Sebab kita minta tolong Allah sungguh-sungguh ni. Allah bagi kita dah, wa idza sa'alaka 'anni 'ibadi fa inni qarib. Kalau mana-mana hamba aku minta ke aku, kena yakin aku duduk dekat dengan dia, aku duduk dengar ni pemerintahan dia. Tambah malam-malam lah Allah tanya kita pula lagi. Ada siapa nak minta apa aku nak bagi? Minta lah. Mangkit malam lagi bagus. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku nak minta kekuatan untuk buat pilihan yang terbaik ni dengan qudratmu ya Allah, bukan dengan qudrat kita, bukan dengan kemampuan kita. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku nak mohon kepada engkau ya Allah, kurniaanmu yang amat besar bagilah ke aku supaya aku boleh buat pilihan yang betul, yang tidak merugikan kehidupan aku di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Fa innaka taqdir, pasal apa? Kerana sesungguhnya engkau maha berkuasa, aku tak boleh buat apa-apa. Wala aqdir, aku tak boleh buat apa, aku tak ada kudrat apa pun. Kita mengaku kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lam, engkau maha mengetahui. Wala a'lam, aku tak tahu apa-apa ya Allah. Kita nak minta ke Allah Ta'ala kena merendah diri, kena mengaku kita tak tahu apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau Tuhan yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Yang gaib pun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ini kan hak nak jadi tahun depan, semua di dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah, bahagian kedua, Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, kalaulah engkau mengetahui bahawa perkara ini, yakni keputusan aku nak pilih hak ni khairul li, memang baik untuk aku, fi dini, pada agama aku yang aku anut ni sejak aku lahir ni, pada kehidupan dunia aku, ma'ashi, dan juga wa aqibati amri, dan kesudahan hidup aku di akhirat kelak. Kalau ni aku dah buat keputusan bulat dah hati aku nak pilih yang ni, itu baik untuk agama aku, untuk dunia aku, untuk akhirat aku, faqdurhu li, maka takdirkanlah bagi aku pilih yang tu. Kerja kah, jodoh kah, apa-apa sahajalah dalam kehidupan kita, nak berhenti kerja kah, tidak kah, nak pilih siapa pemimpin kita nanti ni, kalau baik maka tetapkanlah bagi jadi apa yang aku cadang nak buat ni ya Allah. Wa yassirhu li, dan bagi mudah, permudahkan kepada aku ya Allah. Thumma barik li fih, kemudian berkati pada pilihan yang aku buat tersebut ya Allah. Cantik doa ni tuan-tuan, kalau kita tak mau amal lah, rugi kita. Bukan dalam urusan ni saja, apa-apa. Nabi kita kata para sahabat, fil umuri kulliha, dalam semua urusan hidup kita. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, kalaulah engkau tahu, dan memang Allah Ta'ala tahu pun benda ni tak baik untuk aku. Kita rasa baik, orangnya tak baik. Berapa banyak dalam hidup kita rasa baik, tak jadi tak baik. Orang cari menantu kan, Allah masa nak tu rasa lagu ideal lah tu, macam pinang dibelah dua, tahu tu macam pinang dibelah chainsaw, hancur.
lingkup. Ada tak jadi tuan-tuan? Jadi sebab kita tak tahu, kita lemah. Jadi kalaulah benda ni tak baik untuk aku ya Allah, yang aku duk rasa baik-baik ni rupanya tak baik, tak betul pun. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, pada agama aku, pada kehidupan dunia aku nak cari makan ni, dan juga pada urusan akhirat aku, fasrifhu anni, bagi dia jauh pada aku, biar aku tak suka kat dia. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku daripada dia. Dia jauh pada kita, kita pun jauh pada dia, tak bertemu lah. Waqdurli al-khaira haitsu kan, kemudian tentukan untuk aku hak paling baiklah di mana sahaja kebaikan itu berada. Bagi aku pilih keputusan tu hak baik tersebut, tak kira duduk tak mana pun. Jodoh kita kan, kita dosa ni tentu tak jadi, perah ni Allah tak tahu Tuhan yang rupanya hak baik tu duduk tang lain. 5 tahun lagi baru nak jumpa, 3 tahun lagi baru nak jumpa. Aksiden dulu masuk hospital, rupanya nurse tu bini kita. Boleh jadi kan. Thumma raddini bih, kemudian bagi aku redha dengan ketetapan yang engkau ilhamkan kepada aku tersebut. Doa ni tuan-tuan bagi saya orang Islam kena baca lah. Walaupun para ulama semua sepakat, tak ada khilaf bahawa hukum mengerjakan salat sunat istikharah ni ialah sunat. Semua ulama, tak ada ulama kata wajib, tak. Tapi dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, saya sarankan umat Islam merendah dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baliklah minta tolong Allah taala. Sebab kalau kita duk berkelahi bukan habis kan. Orang ni kata hak dia betul, orang ni kadang-kadang kawan buka itu je, mampu dah. Kita meluat dengar kan. Tapi hak ni takkan meluat aku ni. Nak ajak supaya kita baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita fikir aku nak buat keputusan tersebut bukan saja-saja dah. Kita bismillah je lah. Betul dah aku buat ni. Kalau Allah ilham kot tu, dia jadi tuan-tuan insya-Allah. Tapi kalau kita duk kata Allah nak bagi jadi, bukan payah mana. Tarik-tarik lah, telajak pangkah jahanam biar teh tu ke apa boleh jadi kan. Allah boleh buat. Jangan takut. Yang penting berserahlah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kata-kata Imam Nawawi yang saya nak tutup lah tajuk ni. Imam Nawawi dalam bab ni dia tulis fi babil istikharati wal musyawarah. Imam Nawawi tulis bab satu istikharah, satu musyawarah. Kata Imam Nawawi, wal istikharatu ma'allah. Yang kata istikharah ni kita dengan Allah Ta'ala, tak payah tanya orang. Itu hubungan kita dengan siapa? Dengan pencipta kita. Mintalah tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal musyawaratu, musyawarah pula bincang. Perbincangan, pergi dengar, baca. Walaupun berbeza, saya suka tanya tu, walau kita tahu dah dia tu lain dengan saya lah, saya akan tanya dia, apa pandangan? Ada orang berat abang, lah abang saya nak dengar kan, pokok betul. Kita bertengkar lah San, boleh takkan tak boleh bertengkar sikit kot. Dulu kalau tuan-tuan baca cerita macam mana masa zaman pelantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nak jadi khalifah, tuan-tuan ingat? Jadilah Abu Bakar itu lah tuan. Bukan dia lagu tu. Bertengkar tu di Saqifah Bani Sa'idah tu. Tuan-tuan pergi kan? Ni Masjid Nabawi kan? Sebelah tu ada Saqifah Bani Sa'idah. Tengkar tu. Antara siapa? Muhajirin dengan Al-Ansar. Al-Ansar dah lantik, dah cadang dah. Dia pandang siapa dia? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Layak dah? Lebih boleh layak. Dia salah seorang pembesar orang-orang Khazraj. Besar. Dengar ke Umar pergi cari Abu Bakar, ajak Abu Ubaidah seorang lagi, pergi. Umar seorang, Umar, Abu Bakar, Abu Ubaidah, cepat-cepat dia pergi. Takut lagi berkelahi. Pergi. Bila sampai-sampai tuan-tuan, Umar mencadangkan supaya Abu Bakar jadi khalifah. Hubab tak setuju. Hubab ni budak muda ya, bukan orang tua.
Hubab tak setuju. Sampai Hubab kata apa? Minna amir wa minkum amir. Kalau nak lantik juga, kita lantik 2 orang, dia kata. Seorang daripada Muhajirin, seorang daripada Ansar. Sampai tahu tu bertengkar ni. Tinggi suara. Lah, janganlah sensitif sangat. Jangan. Sampai Umar keluar kata-kata, tuan-tuan, qatalahu Allah, kepada Sa'ad bin Ubadah. Beratnya terjemah perkataan tu. Jadi itu realiti. Tapi itu salah clear lepas tu. Dengar pandangan, dengar betul tak? Bakal bagi hujah, akhirnya semua setuju. Semua bersetuju. Sama lah, kita harap apa yang sedang terjadi ni kita tak lari daripada, sebab kita kau apa manusia kan. Tak ada pandangan, kita nak kemukakan hujah kita. Mau dengar dulu, hang cakap aku nak dengar. Mau bertepuk meja, baling meja, itu tak salah. Itu tak betul ya tu. Itu salah. Jadi itulah yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan perempuan. Moga-moga masa ni lah kita nak beramal ni dengan amalan sunnah ni, amalan sunnah. Yang perlu kita laksanakan supaya kita puas hati dengan apa yang kita pilih. Kita tak menyesal sebab kita dah minta Allah Subhanahu wa taala bantu dan tolong kita. Saya baca takbir kata-kata apa nama Imam Nawawi tadi kan. Okey. Jadi musyawarah ni dengan orang ramai, dengan orang-orang yang boleh memberi pandangan. Wa dzalika, kata Imam Nawawi. Pasal apa kita kena istikharah dan musyawarah ni? Dua-dua saja kita kena buat tersebut. Wa dzalika annal insana 'indahu qusurun aw taqsir. Kerana nama saja manusia, kata Imam Nawawi, dia ada kelemahan dan kekurangan. Itu hakikat. Wal insanu khuliqa dha'ifa. Dan jangan lupa, kata Imam Nawawi, manusia ni memang dicipta dalam keadaan serba lemah, serba kurang. Faqad tashakkala alaihi al-umur. Mungkin dalam bab-bab tertentu dia keliru, dia tak pasti. Wa qad yataraddadu fiha. Mungkin dia teragak-agak. Famadha yasna'? Apa yang perlu dia lakukan dalam urusan ini? Mungkin ini, mungkin ini. Jadi pada ketika itulah kita guna 2 kaedah tadi, iaitu yang pertama apa dia tuan-tuan? Al-istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak-anak kita biar dia guna istikharah dalam hidup dia, tuan-tuan. Walaupun kita dah bagi pandangan dah, kita apa? Kita ayah, kita memang hang pangkah ni nah, abang kaya anak kita ikut ayah, mak pula kata dak ikut mak, kelai pula dah mak pak kan. Lah ni mak pak ni pi istikharah. Malam ni istikharah sebab Nabi ajak buat. Kemudian pilihlah yang mana yang Allah ilhamkan kepada kamu. Buat itu clear. Hilang kot masalah di Malaysia ni kan. Tak ada lagi parti cadang suruh istikharah ni. InsyaAllah parti saya tuan-tuan, sokonglah saya. Moga-moga kita dapat manfaat insyaAllah. Okey, tang mana tak tahu sambung ni. Kitab tak tepi dah tu. Tang mana? Muka surat As-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Oh, sana no. Sini lah ni, sebelum ni lagi ni. Okey. Muka surat 76 lah kalau gitu no. Betul ni? Okey, insya-Allah. Dakwah secara rahsia dan as-sabiqun al-awwalun. Dakwah secara rahsia ni maklum. Sir. Sabiqun al-awwalun barangkali satu istilah yang jarang-jarang diguna pakai dalam kehidupan kita umat Islam di Malaysia ni. Kita nak kenal ni nama apa benda tu as-sabiqun al-awwalun dalam kitab-kitab sirah. Para ulama memang letak tajuk tersebut. Jadi individu yang paling awal memeluk Islam ialah Sayyidatina Khadijah. Yang ni sepakat para ulama. Semua para ulama telah pun sepakat bahawa orang yang pertama mula-mula masuk Islam sebelah sini. Sampai tahun keempat 80. Dakwah terbuka. Okey. Dakwah secara terbuka, muka surat 80 insya-Allah. Jadi fasa dakwah secara rahsia tadi
berlangsung kira-kira 3 tahun. 3 tahun. Masa ni kalau tuan-tuan baca hadis-hadis Nabi SAW, ada para sahabat mendakwa dia orang keempat, dia orang kelima masuk Islam, dia orang ketujuh, ke-8. Sebab apa tuan-tuan? Pada ketika tu masing-masing masuk Islam rahsiakan. Jadi dia tak nampak lah orang dah masuk Islam ni, sebab masuk Islam kemudian pakat tak bagi tahu siapa-siapa. Tetapi tuan-tuan, bila masuk tahun yang keempat, setelah umat Islam disyariatkan supaya bukan takat semayang, tapi disuruh untuk berqiyamul lail, untuk bagi kuat. Orang Islam ni kalau tak qiyamul lail dia tak akan kuat. Kalau dia jadi pendakwah, qiyamul lail tak ada, tak usah. Dia ibarat macam orang nak terjun ke laut, tak bawa apa nama tu, tonggeh belakang, oksigen tu. Nak terjun lagu mana? Pakai mati layak tu. Kadang-kadang qiyamul lail lebih sangat pula, dakwah tak buat. Itu macam orang yang bawa apa nama, oksigen betul masuk dalam pekan. Patut kena buat kerja dakwah, dia duk kira ibadat saja. Dia tak boleh. Dia dalam Islam ni dia kena bergerak serentak. Sebab tujuan kita qiyamul supaya kita ada ketahanan jiwa, nak bagi kita kuat. Ni orang nak kata kat kita, orang nak maki hamun kita, kalau tak ada kekuatan dalaman, macam mana nak menghadapi semua itu dalam hidup? Jadi sebab tu kita tak boleh tinggal. Dua perkara ni adalah kewajipan dalam kehidupan kita. Jadi selepas daripada tu barulah bermula fasa yang dipanggil sebagai dakwah secara terang-terangan, secara terbuka ni tuan-tuan. Maka bermulalah fasa dakwah secara terbuka dan terang-terangan sebaik saja turunnya ayat berikut. Allah ba'dah sebelum ni. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepadamu perintah-perintah yang berat. Inilah berat ni. Nak pi beradab tu ya. Nak jadi apa pun jadi ya. Kena sabar. Iaitu turunnya ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul 'azim. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah, yakni pedulikan. Berpaling di sini dengan makna pedulikan. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Memang orang musyrik akan marah, dia akan tentang, jangan peduli. Buat kerja yang aku suruh, yang aku perintahkan tersebut. Macam saya habaq tadi ni tuan-tuan, tuan-tuan pun boleh faham dah kan, secara rahsia. Tuan-tuan boleh, ustaz ni nak suruh ni rasa ni, wallahu alam lah, tuan-tuan faham ke mana. Baginda sallallahu alaihi wasallam secara terbuka menyampaikan Islam. Mana terus ajak masuk Islam, bagi tahu terus kat depa bahawa Tuhan-Tuhan yang depa anggap Tuhan tu bukan Tuhan. Hubal kan, Al-Manata, Al-Uzza, itu semua bukan Tuhan. Begitu tu batu ya. Tak boleh buat apa, la yanfa', tak boleh memberi sebarang manfaat, wala yadur, dan tak bagi sebarang mudarat. Nabi kena bagi tahu kat depa. Baginda sallallahu alaihi wasallam secara terbuka menyampaikan Islam, menerangkan konsep ketuhanan yang sebenar dan kepalsuan berhala yang disembah oleh masyarakat Quraisy. Ni ada marah. Kita tuan-tuan kalau abang hak betul saja, orang tak marahi, tapi bila abang hak salah sama, orang akan marah pada ketika itu. Sebab dia mau mengganggu periuk nasi orang. Saya dia akan kacau orang. Tapi kena abang, benda betul kena bagi tahu. Benda yang salah pun kena diterangkan supaya masyarakat tahu. Bagi masyarakat Quraisy, mereka menganggap bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menghina sembahan mereka. Dia macam itulah. Bila kita bagi tahu ya, dia akan kata tu hina depa. Kita di Malaysia apa lagu tu lah. Kali silap ustaz apa kena? Ustaz Syahul kena. Teruk kan? Pening pala nak jawab kan. Seruan baginda sallallahu alaihi wasallam sama seperti seruan nabi-nabi terdahulu, sama. Tak ubah. Konsep ni tidak pernah berubah, iaitu
Nabi kata apa kat mereka tuan-tuan, kepada orang Quraisy pada ketika itu, ya qaum, wahai qaumku, u'budullah, kamu kena sembah Allah, kamu kena patuh kepada perintah-perintah Allah, kamu kena ikut apa yang Allah suruh. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Itulah Tuhan yang sebenarnya yang kamu kena patuh, bukan kepada berhala-berhala. Ajaran-ajaran, rekaan-rekaan yang dibuat oleh Amru bin Luhai, yang dibuat oleh tokoh-tokoh Quraisy itu suruh ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang disampaikan melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada al-aqrabin. Jadi antara golongan yang Nabi mulakan dakwah secara terang-terang ni ialah adik-beradik dulu. Al-aqrabin makna orang yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir tu bukan mesti adik-beradik saja. Siapa saja yang mudah Nabi sampaikan dakwah, Nabi sampaikan kepada mereka. Bermaksud menyampaikan dakwah kepada saudara mara terdekat. Yang dekat dengan kita dulu. Kena mulakan dengan yang terdekat dulu. Kita masalah kita hari ni tuan-tuan, hak dekat ni kita tak mula, kita mula hak jauh dulu. Hatta bab-bab yang kita kata tak berat manalah, bab nak suruh sembahyang jemaah menjadi lah. Kita duk fikir, kita jauh tuan-tuan masjid, duk fikir, macam mana nak pergi ramai, fikir orang taman dulu, orang tu tak ada lah main langsung ni, tak ada lah orang dekat ni yang main ni, duk fikir anak dia tak buat main, hak cakap banyak tu kan, nantu dia hak di bawah capaian dia ni, dia tak mau guna kuasa yang ada. Lepas tu lah kali bila ada anak besar ni, dia kata ustaz tak apalah, saya payah. Mau tak payah kan, masa dia kecil-kecil biar kan, dia masa dia kecil-kecil bagi duit dulu, bagi duit pi bayar bagi RM2 pi budak-budak dah budak kan, daripada mula-mula heret bawa bagi dia besar mai. Jadi insya-Allah lah, walaupun bukanlah mesti dapat 100%, tapi kita telah pun berusaha daripada awal untuk ajak orang-orang dekat dengan kita ni dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biar dekat-dekat ni. Kita duk fikir orang jauh ya. Orang dekat kita biar. Itu yang jadi tak kena. Moga-moga Allah bagi kekuatan kepada saya dan kepada semua kita lah untuk buat kerja ni. Sebab Nabi mula ni sunnah dalam dakwah. Kena cari orang dekat, tak boleh tinggal. Kena ajak dia. Jangan biarkan mereka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa anzir, berilah peringatan, ashiratakal aqrabin, kepada ashirah ni kaum kerabat, dia beradik, sepupu sepapat kita, kabilah tu kabilah yang ada hubungan adik-beradik dengan kita ni, kita kena cari depa dulu, bagi depa ni yang mau kepada ajaran Islam. Peristiwa di Bukit Safa. Jadi Nabi SAW terus naik di Bukit Safa, panggil dia beradik dia, ya Bani Adi, ya Bani Makhzum, panggil semua kan. Sebab tu semua saudara mara Nabi. Abu Jahal tu beradik-beradik bukan jauh mana, kabilah lain ya, tapi kok mana pun hubungan dia tak lari daripada Quraisy. Dipanggil mai satu kabilah. Mereka pun dengar Nabi Muhammad naik atas bukit tu, pakat celapak mai, tinggal peniagaan sebab hak panggil tu, Muhammad ni tak pernah dia buat kerja ni, dia pula orang yang paling dipercayai di kota Mekah. Daripada ketika itu Nabi SAW naik atas bukit Safa, panggil semua pakat mai, kalau tak boleh mai pun hantar wakil pi aku tak boleh tinggal, pi dengar asal. Bulahak pun pi, Bulahak pula pak menekan Nabi kan. Nabi pun kata, inni nadhirul lakum baina yaday, tak ada syaddah tu, azabin syadid, aku ni adalah utusan, pemberi peringatan yang Allah utuskan kepada kamu di hadapan azab yang pedih, yang kalau kamu tak ikut peringatan aku, kamu akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara ucapan-ucapan Nabi yang Nabi sampaikan. Kemudian Nabi kata, perumpamaan aku ni dengan kamu ni macam dengan satu orang laki-laki yang dia duduk tempat tinggi macam aku duduk lah ni, dia nampak musuh di belakang sana. Lalu dia pesan kepada kaum Danu, musuh duduk belakang tu aku duduk nampak,
Kalau hampa tak ikut, tak percaya, saat lagi hampa akan ditimpa dengan serangan daripada musuh tersebut. Innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin ra'al adu fantalaqa yarba'u ahlah. Itulah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kepada semua para sahabat. Tiba-tiba tuan-tuan, bangun Abu Lahab, bapa saudara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu dialah orang yang paling gembira bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sampai dia membebaskan salah seorang hamba dia, iaitu nama apa? Nama apa? Terlupa pula lah. Nama Thuwaibah. Nama Thuwaibah. Abu Lahab ni dia bebai, dia marah bila dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak depa untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, tabbal laka sairal yaum, celaka. Ali hadza jama'tana, pasal ni yang panggil kami kalau angkat tadi. Bebai dia marah. Dia duk meluat dah kan dengar ajaran Islam ni dah mula tersebar pada ketika tu di Mekah. Maka kata para ulama, dengan kata-kata dia itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Sebab apa tuan-tuan? Kita ambil pengajaran penting daripada kata-kata Abu Lahab ni tuan-tuan. Jangan jadi orang mula yang menyekat perkara baik. Tambah-tambah pula kita ni ada pengaruh. Dia pak menakan. Bila dia sekat, orang nak masuk pun tak jadi. Sebab pak menakan dia pun tak percaya. Jangan jadi kepala dalam benda-benda tak baik. Sabar Ustaz. Kalau dalam benda-benda yang baik, kalau kita jadi kepala bagus. Pasal apa? Benda baik ni tuan-tuan, kalau kita cadanglah sesuatu. Saya bagi contoh kat tuan-tuan, benda kecil lah kami buat ihsan amal kan. Saya ni baru balik yang pakai baju ni pergi hantar tadi katil. Ada satu makcik umur 94 tahun di dekat dengan Teroi tu. Kami pergi hantar katil kan ke rumah dia. Saya bila pergi hantar tu, makcik yang duk jaga mak dia tu teriak tadi dia. Menangis. Baru nak beli 1,000, dia kata dia tengok dah 1,800. Duit tak ada nak beli. Tahu-tahu orang main hantar sampai rumah, dia kata. Dia sebab. Moga-moga kami dapatlah pahala pergi tolong hantar. Tapi saya teringat apa tuan-tuan? Saya teringat orang hak cadang. Saya mesyuarat ihsan amal tu. Orang lah minta kan, tulis surat minta boleh tak bagi katil. Mula kita taklah bersungguh. Tapi seorang sahabat saya, Ustaz Nazri, dia kata, ana nak cadang lah, kita lancarlah satu wakaf, nama wakaf katil hospital. Bunyi macam lekeh ingat kami pun, bunyi tajuk tu tak sedap. Tapi bila dia kata lagu tu kan, itu ialah benda tu orang perlu. Pasal orang nak beli, accident guna 3 bulan 4 bulan, betul orang tak guna dah kan. Nak beli berarti tuan-tuan sewa apa dia? Sewa 200 sebulan. Orang ni kita nak pergi hantar di kampung warga, mereka dah sewa. Ada adik-beradik dia masih sewa 200 sebulan. Rugilah, kita dah bagi free kan. Pahala banyak. Pasal bila orang senang tak apalah. Tu pun orang senang bila dah lega dia nak buat apa dah katil tu. Baik, ambil kat kami, guna 2-3 bulan, lepas tu saya lagi hantar balik, kita pergi bagi ke orang lain pula. Jadi hak mula cadang tu, Allah, pahala makan tak habis. Hari-hari orang order tuan-tuan. Ustaz tahu Ustaz tak larat nak pergi hantar. Pergi kena hantar jugalah. Dah pergi buka peluang tersebut, dan lagi pun orang bagi duit. Orang percaya kat kita kan, jadi kita pergi hantar sana sini. Jadi jadilah orang yang pertama yang mencadangkan perkara kebaikan, menyokong perkara-perkara yang baik ni tuan-tuan. Okeylah, baginda juga. Hak ni tuan-tuan saya nak sambung bulan depan lah insya-Allah. Muka surat tuan tanda saya siap, muka surat 82 tu. Mana ada buku lipat tu 82, senang. Nanti kita nak tengok tuan-tuan, apa benda lagi tuan-tuan selain daripada ajaran Islam ni. Kita tengok ajak sembah Allah, ajak tinggal berhala. Apa sebenarnya yang ada pada ajaran Islam yang menyebabkan para sahabat ni bila dia masuk Islam, dia tak mau tinggal dah, sampai sanggup mati. Macam kita baca cerita Sumayyah, kena seksa macam Bilal. Awak apa benda yang sampai ke peringkat orang sanggup mati tu?
Yang itulah kita akan jumpa pada bulan depan di bawah kerajaan baru nanti, insya-Allah, tuan-tuan. Betul ya kan? Betul ya tu. Tak tahulah tuan-tuan nak panggil ke saya lagi tidak kan? Nak kerajaan baru nanti. Harap panggil je lah. Tak nak habis kitab ni kan. Jual minyak zaitun pun tak habis banyak lagi. Malam ni duk harap-harap laku banyak lah lagi, insya-Allah. InsyaAllah support kami Yayasan Amal Malaysia, insyaAllah, melalui belian-belian jualan-jualan yang kami buat pada hari ini. Jadi siapa nak lagi boleh jumpa saya. Sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang lemah dan kurang itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma walli lana umurana khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. Ya Allah, lantiklah pemimpin di kalangan kami ini, pemimpin di kalangan orang-orang yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, jangan lantik di kalangan kami pemimpin yang jahat-jahat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah kelemahan yang ada kepada kami, ya Allah. Berilah petunjuk yang baik dalam kehidupan kami, agar kami memilih yang kami tidak akan menyesal di hari akhirat kelak. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.